Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ashabul fadilah, tuan imam kita, tuan bilal kita, ahli jawatan kuasa surau kita yang berkat ini, ibu bapa muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Pertamanya syukur kehadrat Allah, panjang lagi umur kita ibu bapa sekalian. Dan kita dah pun 28 masuk 29 Rabiul Awal dah. Hujung dah bulannya kelahiran dan kewafatan Rasulullah SAW. Dan malam ini katanya sirah kita telah pun sampai kepada peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, yakni umur Nabi 50 tahun. Itulah pendapat yang masyhur di sisi ulama. Bila sebut Isra' Mi'raj ni, kita tengok ramainya ulama dia bahas dan datangkan dalil. Kerana tarikh berlakunya Isra' Mi'raj ni tidaklah disepakati oleh ulama. Seperti Imam Tabari kata, ia berlaku umur Nabi 40 tahun. Jauh beza tu. Daripada 50 nak tuju 40, 10 tahun beza ni. Tetapi ni pendapatnya Imam Tabari, satu scholar besar, satu alim besar dalam bidang tafsir kita. Manakala Imam Nawawi, scholars dalam mazhab kita Imam Syafi'i, katanya berlaku Isra' Mi'raj ni ialah ketika umur Nabi 45 tahun. Maknanya pandangan An-Nawawi itu di tengah-tengah, bukan 40, bukan 50, 45. Dan pandangan ini juga disebut, dipilih oleh satu ulama besar dalam bidang tafsir juga, iaitulah Imam Qurtubi. Imam Qurtubi ini ada tafsirnya yang kita baca tu, tafsir Qurtubi. Jadi ada pandangan kata umur 40 seawal kenabian, Nabi pun Isra' Mi'raj lah ke hadrat Allah. Ada yang kata umur 45, seperti pandangannya An-Nawawi dan Qurtubi yang telah kita sebut tadi. Manakala pandangan yang masyhur, bila sebut masyhur, ramai ulama pilih. Ramai ulama pilih. Katanya 50 tahun umur baginda. Selepas peristiwa wafatnya bapa saudara Nabi selang 3 hari. Ada pandangan kata selang 2 bulan. Diikuti pula wafatnya isterinya baginda sallallahu alaihi wasallam, Khadijah, bonda kita, Khadijah radhiyallahu anha. Jadi selepas itulah Nabi diangkat ke hadrat Allah, terima kefarduan solat. Jadi tahun Isra' Mi'raj ni kalau mengikut pandangan yang masyhur tadi, rupanya tahun Nabi bersedih tu. Amun huzni lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun Nabi sedih, Nabi duka cita. Dan hari ini mustahak juga kalau kita bincang sedikit tentang kefarduan solat itu yang Nabi terima dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Dan Zul pun ada bisik pada saya tadi, ingatkan saya, kata dia tu ada 2 perkara saya nak beritahu. Pertama, kita dah janji dah nak syarah, nak hurai tu tentang solat, dah halang-halang sampai Isra' Mi'raj. Keduanya, saya janji nak ajak Datuk makan belanja lah lepas pada ni. Kata dia tadi lah, dia ketiga, tak tahulah. Jadi tak apalah, yang mustahak solat ni Isra' Mi'raj tu
Solat ni kalau kita baca dalam hadis Bukhari yang panjang, bila sebut Isra Mi'raj, Imam Bukhari meriwayatkan hadis panjang, yang mana hadis ni detail cerita tu tentang bagaimana Isra Mi'raj berlaku. Riwayat kata mula-mula Nabi kita duduklah dekat Hatim, dekatnya Kaabah tu. Mari Jibril belah dada Nabi SAW. Maknanya dada baginda ni, fahamlah kita, tidak dibelah sekali saja. Umur 4 tahun dulu kita mengaji sirah, betul usia 4 tahun Nabi dibelah dada, tetapi itu kali pertama. Dia ada kali kedua, dia ada kali ketiga, lebih saya tak nak katalah sebab saya tak tahu. Cuma kali kedua, inilah malamnya Isra Mi'raj, sewaktu Nabi masih di sekitar Kaabah, di sekitarnya Kaabah. Dan kali ketiga Nabi dibelah lagi dada, tetapi di luar dari Mekah dah, sampai Masjidil Aqsa sebelum dimi'rajkan, diangkat ke hadarat Allah untuk terima kepaduan solat, pun dibelah sekali lagi. Apa hikmahnya Tuhan? Hanya Allah sahajalah yang tahu. Tapi rupanya Nabi kita dibelah dadanya bukan sekali, bukan berkali-kali. Dalam hadis ini juga cerita, bila sampai ke Masjidil Aqsa, baginda disambut oleh ruh para nabi-nabi yang ramai itu. Nabi-nabi ini kita mengaji dalam Tauhid, jumlahnya 124,000 orang. Ramai ya Allah. 124,000 orang. Sebahagian kecilnya kita tahu namanya, yang kita bilang kita hafal itu kan 25 orang. Sebahagian besar kita tak tahu, kerana Allah tak cerita. Ini yang disebut dalam Al-Quran, dalam surah Nabi Yunus alaihi salam. Minhum man qasasna alaih, kata Allah, sebahagian mereka ni kami cerita kepada kamu. Wa minhum man lam naqsus alaih, sebahagian mereka pula kami tidak cerita kepada kami. Maknanya ada yang Allah cerita, kita tahu. Ada yang Allah tak cerita, inilah baki daripada 25 orang, yang mana jumlah seluruhnya 124,000 orang. Ramai Nabi-Nabi. Dan apa berlaku? Baginda mengimamkan solat. Ini yang pelik ni. Katanya Nabi belum naik Mi'raj ke hadarat Allah, tapi kenapa hadis kata di Masjidil Aqsa Nabi imamkan solat? Jadi solat jenis apa yang Nabi semayang di Masjidil Aqsa, sedangkan Nabi belum naik ke hadarat Allah terima kefarduan solat? Tentu jemaah nak tanya, terfikir betul juga, sebab belum sampai ke hadarat Allah terima kefarduan solat. Jawabnya, rupa-rupanya solat ini beberapa sekalian sudah ada lama dah. Saya ulang sekali lagi dah. Sudah ada lama dah. Dan orang pertama solat ni rupa-rupanya Nabi Adam. Sejak manusia Allah cipta, solat ni Allah wajibkan dah. Dalam arti kata ta'abbud, nak menunjukkan kita mengubudiyahkan, menghamba abdikan diri kita pada Allah. Jadi semayang orang pertama katanya Nabi Adam. Cuma semayang Nabi Adam dia tak sama dengan kita. Semayang kita sekarang pun tak sama dengan Nabi Adam. Allah tunjuk cara masing-masing, tetapi dia tetap dipanggil semayang. Dalam kita semayang ni pun tak sama. Semayang sunat lain betulnya.
semayang wajib begini pula keadaannya. Beza apa semayang sunat dengan semayang wajib? Jemaah tanya. Kau sama saja? Lain. Cuba tengok semayang tarawih. Nak imam-imam hafiz yang kita ambil tu muda-muda lagi. Kan laju dia semayang. Wah, kok sujud kita ikut siapa? Laju, budak-budak muda tarawih. Tapi orang-orang tua kita ni pandai, cerdik sungguh. Dia tak marah budak-budak muda. Dia tanya baik-baik. Dalam tegur tu dia tanya sampai tegur. Ustaz tadi pamping kan? Bukan semayang ya, pamping namanya pasal laju sana. Bijak orang-orang tua sindir ya. Jadi beza dia itulah kok. Tak maninah tu. Metang sunat kita buat lebih kurang sebab sunat. Ramai orang faham itu. Walhal solat. Jadi Adam katanya dia bersolat, sujud, lalu tasbih. Sujud dan puji Allah. Dan selepas itu rupanya solat ni memang lambang pengabdian hamba kepada Tuhan. Kita tengok dalam suratul Kahfi hari Jumaat kita baca, apa Allah Ta'ala sebut, lanattakhidanna alaihim masjidah. Ashabul Kahfi ni dia kata kami nak ambillah sebahagian ruang gua ni untuk jadi masjidah, masjid, tempat sujud. Saya masuk gua Ashabul Kahfi tu. Dan 2 kali sempat saya pergi. Termasuk juga Palestin, sempat 2 kali pergi semayang di Masjidil Aqsa bulan puasa. Jadi bila masuk tu dia tak luah mana tu. Gua Ashabul Kahfi ni tidaklah luah. Surah kita ni lagi luah. Dia masuk sikit sini ke belakang tu dia, dekat dinding kaum wanita. Cuma dia adalah macam kita kata bahagian partition dia lah. Di sini begini, tempat ni tinggi sikit. Kemudian ada nampak ikut cermin tu tulang-tulang ada lagi. Kemudian ada tempat rata sikit barangkali di situ yang katanya nak jadi tempat sujud gamaknya. Tapi apa yang mustahak daripada nas ini, rupanya ibadat sujud sudah ada lama dah. Yang kita kata semayang. Al-Quran ada sebut mak kepada Isa bin Maryam. Maryam lah dia semayang. Walhal ni bukan zaman Nabi SAW. Maryam. Kita dengan zaman Nabi Isa beza lebih kurang 600 tahun. 2022 tolak 1444. Yang artikan nombor ni nombor ni Masihi, nombor tahun apa benda ni, tahun Hijri ni. 2022 tolak 1444 tu. Lebih kurang Zuya 600 tahun lebih kurang. Jadi beza kita 600 tahun. Sebelum Nabi SAW lagi pun Maryam sudah semayang. Cuma semayang mengikut yang Tuhan tunjuk, Tuhan ajar pada dia. Apa kata Allah? Ya Maryam, wahailah Maryam, uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ibadatlah kamu kepada Tuhan dengan cara wasjudi, sujudlah, warka'i, rukuklah. Kan nampak semayang tu, sujud, rukuk. Jadi nak katanya ibadatnya semayang ni sudah ada lama dah. Sudah ada lama dah. Baik. Jadi kalau pun Nabi mengimamkan solat di Masjidil Aqsa sebelum dimi'rajkan ke hadrat Allah itu, maka faham kita semayang sudah ada lama dah. Dan Nabi pun memang dah sedia semayang dah sebelum Isra Mi'raj. Kalau kita baca dalam sirah kita Ar-Rahiqul Makhtum ni, ada disebut pernah Abu Talib melihat Nabi dan anaknya Ali, 2 sepupu ni, bersolat di celah-celah batu di lembah di wadi solat.
solat jenis 2 rakaat. Orang dulu Zul, jemaah sekalian, sidang penonton kita yang ada malam ni sekalian, orang dulu semayang ni, dia semayang dah cuma 2 waktu sahaja sehari semalam. 2 waktu aja, 2 kali. Pagi sekali, petang sekali. Bukratan wa asila. Pagi kemudian petang. Jumlah rakaatnya pun tak banyak. 2 rakaat pagi, petang dalam Zuhur, 2 rakaat pula. Jadi sepatutnya semayang jenis macam ini dikekalkan sampai kiamat, sepatutnya ya. Jadi sekarang siapa 5 waktu sunat pula, susah tau, susah. Patutnya yang senang 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang pula. Sebenarnya kalau dikekalkan 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang pun, hak jenis malas semayang, dia tak semayang juga. Dia bukan sebab sikit atau banyak solat, dia sebab jiwa. Awak sayang tak semayang? Sayang. Tak cukup siang, bangun malam. Tak cukup wajib, dibuatnya sunat. Rajin dia semayang. Semayang subuh jemaah. Lepas subuh semayang sunat. Semayang asar pula. Lepas asar semayang sunat. Sampai waktu haram pun dia semayang juga. Rajinnya dia ni. Jadi rupanya semayang, beramallah, puasa, baca Quran, terpulanglah. Kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Betul rajin, dia langgar habis. Hari haram dah haram, waktu haram. Hanya nak katanya. Puasa ada waktu haram ya. Dan ada hari haram. Antaranya hari haram tu dia 2 hari raya tu. Metanglah kita seronok dah puasa. Pagi raya saya nak puasa Ustaz. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Ya. Jadi bagaimana Nabi terima kefarduan solat sudah kita cerita. Asalnya 50 waktu tu. Tetapi tak larat umat ini. Kita tak larat tuan 50 waktu. Maka Nabi Musa dia beri pandangan kepada Nabi SAW, mintalah rahmat Tuhan kurang. Jadi Tuhan beri rahmat rupanya walaupun dari 50 jadi 5 saja, kita semayang ni sama seumpama 50 waktu. Andai kata dah Tuhan tak beri kurang, 50 waktu tu nak letak kat mana sehari semalam? Cuba fikir. Subuh pukul 6 sekarang, dekat-dekat pukul 6 awal kan. Kemudian 6.30 semayang pula. Pukul 7 kena semayang pula. Pukul 9 semayang pula. 9.45 ada lagi. Allah Tuhan 50 waktu sehari semalam. Ya, nak letak kat mana? Tapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala jadi 5 sahaja kita semayang. Itu pun nak cukup kelima ya. Usalli fardhu subhi gajahi lillah Allah Ta'ala itu. Jadi syukur sebab banyaklah mudah dan ibadat semayang ini. Baik. Bila sebut tentangnya solat, solat ni Tuhan kata inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sembahyang ni kalau betul tepat sembahyang itu, sehingga layak dipanggil sembahyang, dia mesti kesan dia tanha, dia cegah. Sembahyang tu jadi pencegah fahsya wal munkar. Fahsya ni perbuatan keji, munkar ni perbuatan orang munkar yang Tuhan marah, Tuhan tak redha. Cuma ramai yang semayang ramai. Semayang macam Nabi tunjuk rokoknya, sujudnya, bacaannya. Tetapi kenapa? Ni soal dia ni. Kenapa semayang tetapi rasuah ambil juga? Sembahyang dia semayang, tetapi benda haram dia buat juga. Jadi sedangkan Tuhan kata, kalau ukur solat, nak panggil solat lah. Kalau nak panggil solat, ialah
dia cegah dah awak buat jahat. Semakin semayang awak jadi tak baik. Itu je, situ kayu ukur dia. Kalau belum, maknanya ada benda yang kurang jelas lah pada solat kita. Kurang jelas pada solat kita. Jadi rupanya semayang yang diambil oleh Nabi diterima dari Allah di Sidratul Muntaha itu bukan sekadar rakaat lalu sujud lalu baca-bacaan dan zikir-zikir tertentu kemudian beri salam kiri kanan selesai. Itu belum nama solat. Solat ni dia ada dua unsur. Pertama, unsur fizikalinya yang kita nampak kat Madinah, rakaat sempurna, sujud dan ada bacaan dia. Tetapi unsur rohaniah dia tu, spiritual tu, hak ni barangkali kita kena baiki banyak sikit. Kalau tengok sejarah dia, pelik orang dulu semayang. Dia semayang, waktu semayang itulah waktu nak cabut panah melekat pada perut. Dia semayang, waktu semayang itulah kalau pun nak tarik lembing lekat pada betih kerana berperang. Dia tak sakit. Sakit sebelum semayang, bila masuk semayang tak sedar. Kita kata pelik orang dulu. Itu kita kata. Orang dulu, sahabat, generasi sahabat, bila dia tengok kita semayang sekarang ini, dia kata pelik orang akhir zaman dia semayang. Nak cepat, berlebih kurang. Saya ingat orang tua saya dulu sebut semayang catu ayam. Semayang catu ayam, catu makan pagi. Laju. Ataupun bahasa moden dipanggil pumping. Pumping. Naik kata turun pula pumping itu. Jadi rupanya solat ni dipanggil solat bila dia ada unsur tadi. Dia cegah dah awak buat jahat, cegah. Dia menambah dah awak jadi baik, tambah. Itu dipanggil solat. Jadi sekarang ni barangkali Zul, kita belum lagi solat jenis ibadat, tetapi solat kita solat adat. Solat adat. Kenapa kita solat? Sebab kemarin kita solat. Kenapa kemarin solat? Sebab kemarin dulu solat. Orang lain solat, sejak kecil kita solat. Ini dipanggil solat adat. Ada pahalanya, tetapi rohnya itu dia. Solat adat ni garanti tak? Dia tak jamin boleh cegah munkar. Dia garanti tak boleh cegah fahsyat. Jadi kalau kita masih lagi buat fahsyat dan munkar, jangan-jangan solat kita ni baru solat adat. Itu tak sedap tu. Itu tak sedap sikit tu. Hamka pernah sebut dalam tasawuf modennya. Dalam satu karya Hamka ni banyak karyanya. Tafsir Al-Azhar, Hamka juga. Kenang-kenangan di Tanah Malaya, Hamka. Tenggelamnya kapal Vanderwich, Nur Hayati, di bawah lambayang Kaabah. Ayahku seorang direktur, merantau ke Delhi, lembaga hikmah, lembaga budi, banyak. Saya minat Hamka ni tuan dari dulu lagi. Pasal bahasa Hamka tu bukan macam kita baca buku, tetapi macam Hamka bercerita. Pulak saya ni kelas sastra tu yang jadi minat bahasa tu. Minat bahasa. Ya. Satu hari saya bertanya pada anak Buya Hamka. Setelah bertemu, jalin silaturahim lama dalam seminar pemikiran Buya Hamka, maka lama saya berhubung dengan almarhumah Allah yarhamuha. Allah yarhamuha, Profesor Dr. Aliyah Hamka, puterinya yang ke-6. Meninggal bonda Aliyah. Saya sambung silaturahim dengan adiknya Aliyah Hamka pula. Meninggal 3 tahun sudah, bonda Aliyah meninggal pula. Tapi sempat saya tanya, apa lebihnya Hamka ni? Soal nasab anak dengan ayah tak saya kira lah.
tentulah istimewa mak ayah kita. Tetapi kalau dari segi susuk hamka tu, kita nak tengok apa lebih. Dia kata banyak lebih boya ni Tuhan bagi. Tapi antaranya ialah bahasanya hidup. Bahasa boya tu hidup. Hatta kita baca karya hamka, kita tak rasa macam baca, tapi macam hamka bercerita. Ini kelebihanlah Allah SWT beri kepada satu-satu orang. Ada orang ada ilmu tapi belum tentu nak menyampaikan tu dia ada kemahiran, kebolehan. Ada orang dia ada ilmu, dia boleh pula Tuhan beri pandai menyampaikan. Hak banyaknya tak ada ilmu tapi pandai bercakap. Hak tu banyak termasuk saya. Saat tu hak banyak. Tu yang jadi ceramah tu sejam tuan duduk tak tahu apa dapat. Suka-suka, kelakar-kelakar, tapi tak tahu dapat apa. Jadi Allah Akbar, kesian masyarakat kita ni. Dihabiskan masa oleh penceramah, habis itu dia masuk. Tapi ilmu tak ada, apa nak dapat tak ada. Boleh suka saja atas orang. Boleh suka saja. Jadi kita ni kena pilih juga siapa yang kita nak belajar. Kedua, kita boleh dengar yang suka-suka sikit, tapi jangan jadi tempat rujukan. Kena biasa mana satu ulama, mana satu kaki ceramah. Kena pandai biasa situ. Jadi tuan-tuan ni pelik. Bila satu orang penceramah tu viral, tuan minat kerana viral, bukan kerana ilmu. Tuan minat kerana dia pandai bercakap, bukan kerana ilmu. Ni tak betul dah cara kita letak satu pada tempat dia. Tok Guru biar kita duduk. Ni Tok Guru saya, tempat saya belajar. Oh, hak ni tukang ceramah bolehlah kok. Sambil-sambil apa ni Tok Guru sakit perut ni hilang, bolehlah dengar kok kaki ceramah ni. Begitulah. Biar letak satu pada tempat dia. Tapi akhir zaman ni kita tengok jenis ceramah, kaki ceramah ni lah yang surah masjid berebut nak panggil. Tapi hak beri ilmu betul-betul tak ada orang nak dengar sangat tuan ni. Orang sangat. Jadi saya pun kena buat gitu dekat Zoom. Mulai hari ni kuliah kita cerita saja. Tak payahlah berilmu. Pasal orang dah tak minat ilmu lah. Orang minat cerita, berbual, siri bercakap dengan jin, tamajalis, Tok Arwah nak cerita tu, bumi yang disusupnya jemaah balik pada surau. Jemaah minat benda-benda gitu. Jadi kita ikut minat saudara. Kalau semua pendakwah jadi begitu, rosak agama. Rosak agama, siapa nak beri faham agama. Jadi jemaah saya pesan, cuba letak sikit tagging. Hak ni betul ceramah, tapi bukan boleh buat rujukan. Nak dengar suka-suka boleh. Tapi hak ni tuan guru kita, hak ni kita kena dengar pasal ada persoalan terjawab. Soal fiqh kita boleh faham. Kena ada research sikit. Bahagian diri kita sendiri, jemaah. Dan surah masjid ni kena limit sikit. Jadikan majlis ilmu, majlis ilmu. Jemput orang tepat untuk memberi dan menyebarkan ilmu. Kalau sakat nak suka, baik tuan duduk di rumah, buka je cerita-cerita lagu Labi, buka cerita-cerita kelakar Charlie Chaplin. Jadi suka lah tuan. Daripada tuan guna rumah Tuhan, panggil habis masa kita ni. Ya, perlu juga Zoom pesan ke jemaah benda ni. Sebab nampak akhir zaman ni mereka dah tertukar sekali dah. Asal viral, ni lah Tok Guru ulama besar. Bukan tuan. Ya, biar kita sendiri ada tagging kita untuk tuan-tuan buat panduan sendiri. Ya. Jadi kalau kita kata solat selama mana adat, maka dia hanya jadi adat. Tidakkah ibadat kita ni asal daripada adat? Kalau nak beri jadi dapat pahala, kena tukar, kena modify, kena ejak, biar adat menjadi ibadat. Seperti mandi itu adat, tapi kita niat kerana Allah, dia jadi ibadat. Semayang ni sebenarnya ibadat. Kenapa tuan-tuan dan saya tukar jadi adat? Itu yang pelik tu.
Rupanya semayang tu kena belajar. Semayang kena belajar. Antaranya, bagaimanakah nak meningkatkan khusyuk. Khusyuk tu kita panggil persiapan solat, yakni dari segi spiritual. Jadi sahabat dulu, kita baca riwayat, kalau hak mana terlekat panah, terlekat lembing di kaki dalam berperang, cabut waktu jaga sakit. Tapi dia kata waktu solat boleh. Mereka angkat takbir, orang tarik lembing, susah. Maknanya kat mana kualiti dia sampai begitu. Kita nyamuk mari tak gigit lagi, bunyi ke dengar dah. Dengar dah. Rupanya solat ni dia duduk pada hati. Pada hati. Orang sayang semayang, dia takut semayang, dia bimbang semayangnya tak sempurna kepada Tuhan. 2 minggu lepas saya balik ke Terengganu, kerana ada satu majlis anak serigala scout pengakat tu. Saya sampai sekarang tak berhenti lagi pengakat tu. Dah 35 tahun. Start dah jam 4 sampai umur 45, nak masuk 45 dah. Bulan 12 ni cukup saya 45. Bila tarikhnya Ustaz kami nak beri hadiah? Boleh 1 hari bulan 12. Jadi saya mari nanti, saya kutiklah masing-masing hadiah. Data tuan janji dah tu. Ya baik, 35 tahun belum berhenti lagi scout pengakat ni. Nak kena ambil dah pingat ke hadiah gitu lah tu. Oh, baju kita punya kita gosok, minyak wangi punya kita pakai, awalnya kita mari di Dewan Istana. Kerana apa? Kerana kita tahu nilai yang kita nak menghadap ni satu. Tapi tuan, semayang yang hari-hari Tuhan ni punya besar. Dia beri nikmat siapa kita tak ni nak kira dah banyak-banyak. Allah sebut, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat Allah, tak boleh kira, tak boleh. Memang tak terkira. Kemudian kita tengok dalam nas Al-Quran ni pula, antara nikmat yang hari-hari kita guna ialah bernafas. Dengar saya nafas ya. Ya Allah, besar nikmat nafas. Andai kata saya tarik, Tuhan tak beri izin lepas. Tarik, rebah mati saya. Andai kata saya lepas, Tuhan tak izin tarik, rebah mati saya. Makna kita ni jemaah sekalian dalam kondisi berjaga-jaga semua. Ini kah tarik tak akhir tak boleh lepas. Ini ke lepas dah tak boleh tarik. Takutnya. Jadi, ya Allah, aku tarik dah nafas ni. Berilah dapat lepas ya Allah. Lepas. Ya Allah, aku lepas dah nafas ni. Berilah dapat tarik ya Allah. Maknanya tidak ada sekejap pun kita ni terlepas dari harap pada Allah. Tapi kita semayang dah, rokok, sujud dah, lebih kurang saja. Berlebih kurang dah tu. Berlebih kurang saja. Nak cepat, nak siap. Pasal bola mana ni Terengganu lawan Johor ni lepas dah. Betul. Yang kalau Terengganu tu si baik saya bukan orang Terengganu. Macam tuan-tuan ni anak katanya kita berlebih kurang. Marah orang Terengganu secara live tengok malam ini kerana saya tak mengaku negeri ni. Ya. Jadi spiritual, ruh kepada solat ialah khusyuk. Ruh kepada solat ialah khusyuk. Jadi kenapa kita tak khusyuk? Rupanya khusyuk ni dia bukan duduk faham makna awak baca, bukan. Dia tak jamin khusyuk, dia bantu khusyuk, betul. Dia boleh bantu khusyuk, tapi tak jamin khusyuk. Sebab orang Arab yang faham itu pun banyak tak khusyuk.
Jadi rupanya awak faham makna tidak jamin kosong. Dia bantu betul, dia bantu kosong. Tapi ada orang dia tak faham pun Quran. Dia dengar nyanyi. Kenapa? Ada yang pelik tu. Kosong itu dia duduk pada hati. Pada hati. Mari takut dia nak sembahyang. Mari harap Tuhan terima dah. Ya Allah, aku ni banyak tak kena ni. Entah betul ke tidak baca ni. Terimalah harap dia. Jadi hati ni Tuhan, dia kena bina. Kita semayang tu betul, bina hubungan dengan Tuhan. Tapi kosong ni, dia kena bina. Antara membina kosong hati ialah zikrullah. Zikir. Sehingga semayang tu sendiri dianggap sebagai zikir. Sehingga semayang tu sendiri dianggap sebagai doa. Jadi zikir ni hak luar daripada solat tu. Kerana bila kita solat, zikir jenis solat. Luar dari solat, hak kita zikir. Zikir ni kena istiqamah tu. Banyak mana tak kira pun tak pun. Sebab Nabi sebut bukan suruh kira. Nabi kata dalam hati itu jangan sampai kering bibir daripada berzikir. Metaforically, kiasan dia, jangan sampai berhenti. Kalau semua kita berzikir, kan basah lidah berzikir. Maksud dia kena selalu. Bukan asal pada berhenti tu. Nak kata jangan sampai kering bibir itu. Punya lama awak tak sebut Tuhan ya. Kita mengaji Quran agaknya berapa lama dah tak buka. Tak buka. Ataupun kalau baca dari dulu sampai sekarang selepas solat berapa helai. Walaupun sikit istiqamah bagus. Tapi tuan, kalau kita renung-renung, masa kita ni tak banyak umur kita. Kita masih di tahap lama baca sehelai dua helai. Ni sepatutnya tidak berlaku lagi dengan umur kita. Dalam umur 40 ke atas ni kata Imam Malik, apabila satu orang masuk umur 40, perbanyakkanlah dia mengingati akhirat. Bila masuk 40, banyaklah ingat akhirat. Ni bukan masa dah nak beli burung titi, burung kuku yang ikan sekila pelaga igat di paya Pak Abah dengan paya diung tu tuan tak tahu ni kampung saya. Bukan masa dah. Dan antara benda yang bukan juga masa orang umur 40 buat apa dia? Tidur di malam hari. Kerana masuk 40 ni subuh. Kita kena dah bangun semayang wala dua kan. Wala dua kan. Besar semayang ni, besar. Mari kita tutup kuliah kita ni dengan satu kisah. Kisah ini katanya disandarkan kepada Imam Mawardi. Imam Mawardi ni satu tokoh lah. Boleh jadi yang mengarang karya Hawil Kabir tu. Satu kitab panjang tu 23 jilid. Boleh jadi Imam Mawardi itu ataupun hak lain, saya tidak pastilah. Cuma riwayat ada sebut dalam syarah karya-karya tasawuf ada cerita perkara ini. Tentang nilai solat. Solat ni nilai dia macam mana? Cuba dengar riwayat ni. Pada suatu malam, katanya Imam Mawardi ini dia berjalan tengah malam. Jalan. Tiba-tiba dia dengar suara dalam tanah. Wahai orang di atas. Suara tu panggil. Dia pun cari kat mana suara. Soalnya kenapa Imam Mawardi cari suara tu? Jawab dia sebab dia Imam Mawardi. Kalau dia imam masjid, lari dah. Tengah malam suara panggil. Tak kira masjid negara ke apa lain, lari. Tapi sebab dia Imam Mawardi, dia cari kat mana suara ni. Dia amati betul-betul Allah dalam tanah. Kalau kisah ni berlaku sekarang, bolehlah kita kata orang LLN nak pasang kabel elektrik gamok ni dalam tanah. Orang apa ni syarikat air nak beki pembentung logam semua lombong dalam tanah gamok ni. Tapi ni zaman dulu LLN tak ada,
terowong dalam tanah, tak ada. Tiba-tiba bunyi suara, wahai orang di atas. Maka dia tanya, siapakah awak ni suara? Terjemah Terengganu tu, ni karya ni Arab. Siapa awak tu? Maka jawab suara ni, kami orang dalam tanah. Dia sebut dalam tanah ni bakal dia orang, oh lah, dalam liang lahat lah. Tapi cerita ni Zul takut juga nak cerita. Pasal zaman sekarang kata, apalah cerita macam ni. Kita tak usah kira cerita tu. Kita kira nak ambil besar solat, ya. Tak usah kira cerita ni, tak usah pegang, tak usah saling pun. Yang mana-mana tengok ni, left terus selepas habis kuliah ni. Selepas habis tu, baru left. Ya. Kami orang dalam tanah. Maka tanya Imam Mawardi, macam mana rasa hidup dalam tanah? Dan kita nanti akan duduk dalam tanah. Kalau ada peluang boleh tanya sekarang, takkan tak nak kan? Tapi mana ada orang boleh bercakap dengan orang mati? Ni yang saya kata, tak usah kira cerita ni. Anggaplah cerita dongeng, sudahlah. Kalau gila-gila pun tuan baca boleh percaya. Majalah Bujan, Salina, URTV, Wariasari, Tok Awangok, Tamar Jalil pun tuan percaya. Anggaplah ceritanya cerita saja je. Tapi ujung tu yang naknya apa dia? Solat tu. Mudah kita terang gitu tu supaya tak balah. Baik. Alamak, jemaah kata slow suara ni. Saya nak habis kuat dah tuan. Suara saya memang dah kuat. Tu jemaah ada kata tu, kalau Datuk mengajar kami jadi mengatur. Suara Datuk tu macam ngulik. Do 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 do, tidurlah jemaah surau An-Nur. Tidur. Jadi memujuk. Nak suruh kuat, memang saya tak boleh kuat. Begini sajalah suara saya tuan ya. Jadi kalau ada mana-mana jemaah nampak nak tertidur, hak belakang tu kalau boleh, ambillah kerengga seekor dua, tertawa pada jemaah depan. Baik. Macam mana rasa awak duduk dalam tanah? Dia kata dalam tanah dengan atas tanah ni tak ada beza sangat. Dalam tanah dengan atas tanah, awak lah atas tanah, tak ada beza sangat. Beza dia satu saja. Apa bezanya? Antum, awak atas tanah, antum fi daril amal wala jazaa alaikum. Awak atas tanah ada di tempat beramal, nak tambah, nak baiki amal. Wala jazaa alaikum, kamu belum dibalas Tuhan lagi, belum. Sebab tempat awak duduk, tempat beramal, bukan tempat balas. Kami wanahnu, kami ni hak dalam tanah, fi daril jaza, ada tempat terima balasan Allah. Wala amalalana, kalau kami menyesal macam mana pun korang amal, kami tak boleh tambah dan tak boleh ejak baik, kita boleh. Jadi beza dia satu je. Awak atas tanah tempat beramal, tak balas lagi. Kami dalam tanah tempat kena balas, tak boleh baik kita amal. Itu saja. Maka Imam Mawardi dengar, Allah betulnya kata suara ni. Kemudian suara ni sambung, dia kata apa ni? Wallahi, demi Allah, bila kamu sampai di sini nanti, dalam tanah tempat tak boleh tambah amal tak? Kamu akan tahu. Tahu apa ni? Raka'atani bil laili, 2 rakaat saja, tak payah banyak, tak payah banyak. 2 rakaat saja yang kamu bangun tengah malam, bil laili, malam tu kamu sampai sini kamu akan tahu. Khairum minad dunya wa ma fiha, nilai dia lebih berharga dari dunia dan seluruh isinya. Awak sampai sini tak boleh beki dah, nak tambah selain tak boleh. Tapi
Awak kan nampak nilai 2 rakaat awak bangun malam tadi, walaupun letih, lemah, bangun juga. Nilai dia lebih daripada dunia dan isi. Kita sekarang tuan, dah tunggu kereta nak sampai dekat Honda USG Subang Jaya sana. Orang bang dah Zuhur, rela tak boleh semayang lagi, tunggu kereta sampai nak sampai dah. Lagi pukul 3 nak ambil seluruh kunci dah. Punya dahsyat dunia tu dalam hati kita. Walhal 2 rakaat tadi sembahyang sunat, ini wajib. Jadi kalau ukur punya ukur, jauh kedudukan kita dengan solat. Solat ni sebenarnya sama dia dengan sahabat. Sahabat sembahyang di juga. Kita sembahyang sama, benda sama juga. Maknanya kita sedang buat benda yang sama turun-temurun ribuan tahun dah. Cuma nilai bila masuk dalam catatan malaikat tu lain tu. Ustaz Rashidi semuanya, dia selamat tentang solat. Sedap sangat dia selamat dia. Tapi dia gitu. Tapi sahabat duduk semayang guana tuan. Sehingga satu kalam yang disandarkan kepada Abdullah ibn Mas'ud ni, kalam yang disandarkan boleh jadi pada orang lain. Dia kata, sekiranya tak ada sembahyang malam ni, sembahyang malam ni kalau dah tak ada, aku tak suka hidup atas dunia. Tapi sebab ada sembahyang tu yang aku suka hidup atas dunia. Bukan sebab lain. Sebab atas dunia solatnya apa ni? Ada sembahyang malam. Dalam syurga tuan kita tak ada sembahyang. Tak ada. Puasa ada dalam syurga, dalam kubur? Tak ada. Jadi nak sembahyang, nak puasa, sekarang. Jangan sampai kata suara tadi, wa nahnu fi